Mawi, tadi kau ada cakap pasal hukum-hukum apa melakukan perniagaan. Perniagaan macam mana tu? Tak ada. Sekarang kita tengok kan ramai orang yang berniaga, lagi-lagi dekat media sosial kan. Dia berniaga produk kan, tapi apa yang dia wawarkan penunjuk adalah hadis. Ini adalah makanan sunnah. Makan ni nanti akan sihat, buah pinggang akan sihat ni cakap. So kita nak tahu sebenarnya kan apa hukum dia bila kita melakukan perniagaan tapi kita gunakan agama dan hadis sebagai gimmick pemasaran. Jadi pagi ni kita bersama dengan Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Ustaz Dr. Syed Syarizan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat gitu je lah. So pagi ni Ustaz jogging ke tak? Adalah sikit-sikit, perlu-perlukan badan, basah-basahkan badan macam tu. Rasa bukan sikit-sikit weh, dengar cara dia cakap nafas tu jauh dia jogging ni. So, itu yang Ustaz Syed Syarizan selalu amalkan. Makin meningkat ni, kenalah jaga kesihatan sikit kan. Baik, Ustaz, kita nak cerita pasal ni Ustaz. Macam orang berniaga tapi digunakan agama ataupun hadis kan sebagai gimmick pemasaran dia Ustaz. Sebenarnya kalau dari segi hukum macam mana Ustaz? Boleh ke tak boleh? Bagi saya, boleh menggunakan hadis, boleh menggunakan apa-apa saja kaitan dengan barang perniagaan. Yang memang betul sahih, memang absah, itulah hadis Nabi SAW. Contoh kalau kita kata habtu sauda, kita gunakan hadis. Takkan kita nak kata penunggang agama. Sebab memang ada hadis pun. Memang dipastikan itulah habtu sauda. Jangan pula diambil jintan manis dia kata habtu sauda dijual. Lepas tu kita jual madu, kata madu Nabi kata boleh dijadikan ubat. Tak apalah, memang ikut dalam Al-Quran, dalam hadis, memang itu fakta dia. Cuma dia jangan berlebih-lebihan lah. Jangan berlebih-lebihan. Kita lihat juga dari segi sudut kepakaran yang ada sekarang. Zaman dulu tak ada penemuan saintifik. Zaman sekarang ni ada penemuan saintifik. Dan apabila kita nak mempromosikan barangan sunnah, makanan sunnah, dan kita promosikan hadis sekali, pastikan kita kena rujuk para ulama. Contohnya nak rujuk mufti sendiri ke, dia tanya tentang hadis Habatus Sauda, apakah konsep sebenarnya. So kami pun keluar artikel. Maksudnya Habatus Sauda ni memang ubat. Tapi bukan semua penyakit. Tapi maksudnya semua penyakit tertentu, penyakit panas atau penyakit sejuk. Tapi dari segi sudut lebih mendalam, adakah menyeluruh obat itu? Ulama kata ada spesifik tertentu. Maka lebih baik kalau kita nak mempromosikan berdasarkan hadis, pastikan ada panduan dan penjelasan ulama, bukan penjelasan kita sendiri. Baik Ustaz, tadi Ustaz dah terangkan kat kita sedikit lah kan. Boleh je kalau kita nak gunakan hadis ke dalam perniagaan, sebab itu memang fakta kan Ustaz. Cuma jangan berlebih-lebih. Kena pada tempat dia lah. Jangan kita claim. Kalau memang ada dalam hadis, silakan. Macam Habatus Sauda, madu. Betul. Kan? Tak apa, tak ada masalah. Cuma Ustaz, kalau dalam perniagaan pula Ustaz, sebenarnya ada ke macam Rasulullah sarankan kat kita macam ada cara berniaga yang betul tu? Ada, memang jelas, memang banyak lah sebenarnya. Antaranya kejujuran. Kejujuran, amanah, kalau barang tu elok, cakap elok. Kalau kurang elok, jangan cakap tak elok. Itu amanah yang paling penting. Dan pastikan barangan itu tidak ada samaran, ada kepastiannya. Kalau kita nak jual online, tak boleh gambar yang sama-sama, kena clear. Kiri, kanan, depan, belakang, kena tunjuk betul-betul. Kalau boleh berat dia berapa. Jadi kalau kita jual yang ada kesamaran, tak clear, maka tak sah hukum dia perniagaan tu. Dan kedua, tidak boleh memanipulasi harga atas dalam keadaan darurat. Contohnya lah kan, orang zaman sekarang ni duk mencari beras. Beras susah nak dapat. Bila kita tahu beras tu susah nak dapat, kita tekan harga gila-gila. Bahasa sekarang ni lah kan. Itu memang jelas haram lah. Tapi kalau zaman ni beras banyak, berlambak, saingan pun tinggi, kita pun nak jual mahal macam mana pun tak kisahlah. Asalkan kalau pembeli tu redha, dia memang nak beli, dia tak kisah, serah pada dia lah. Kan? Jadi ini biasa jadi isu. Boleh tak Ustaz kalau kami beli barang tu, modal beli barang kat dekat China RM10 saja. Campur postage RM20. Jadi kita nak jual balik jadi RM100.5, boleh tak Ustaz? Saya rasa tak ada masalah kalau kecuali kita tak main harga dalam keadaan darurat. Maksudnya kita jual harga yang terlalu mahal, dalam masa yang sama pelanggan ada pilihan yang lain. Ya kan? Contoh dijual barangan tu macam tu. Orang lain jual 100, ada orang jual 80, tak apalah. Macam tu. Dan untung dia baik, dapat pelanggan memang beli, untung dia lah. Kan? Itu antara caranya lah. Dan kedua, tidak ada unsur penipuan. Penipuan ni kadang-kadang kita ni main assumption saja. Zaman sekarang ni perniagaan dia
tak kata menipu, tapi kadang-kadang tu tak ada fakta yang membuktikan. Banyak produk-produk perubatan, saya tak spesifikkan, herba dan sebagainya, sehingga kan doktor perubatan pun kata tidak dibuktikan secara saintifik. Dia kata makan herba ni akan buah pinggang baik. Dia kata buah pinggang nak sembuh kan bukan simply easy macam tu. Dia ada kaedah-kaedah saintifik, dia ada kaedah perubatan je. Jadi kadang-kadang tu amanah kena ada. Kalau nak jual barang kesihatan, pastikan ada justifikasi daripada pakar. Kena betul lah. Bukan tak pakar kalau sekadar bertanya orang yang kita rasa boleh bagi testimoni. Testimoni tidak membayangkan itu adalah bukti yang kukuh. Terus terang cakap. Testimoni dia mungkin boleh jadi kebetulan dia baik. Bukti dia tidak sama. Tapi kalau dia tanya pakar, sebab apa? Pakar tu penting dia tahu. Dalam kitab Ma'alimus Sunan, Imam Al-Khattabi dia kata, memang habatus sauda tu ubat sunnah. Dia mengubati penyakit. Tetapi nak ambil bijian-bijian habatus sauda tu mesti tanya kepada tabib pada zaman itu. Tabib tu doktor lah. Berapa banyak kita boleh ambil. So pakar tu tahu, tengok badan kita, tengok usia kita, berapa banyak boleh ambil. Kata Al-Imam Khattabi sendiri pun, habatus sauda tu pun tak boleh diambil sebarangan, sebanyak mana kita suka. Kita kena rujuk kepada orang yang pakar itu sendiri. Nampak tu? Jadi sebab itu saya katakan penting dalam hal ini kena jujur dan kena kerjasama. Kita tak naklah jadi seperti doktor-doktor yang keterlaluan menolak ubat-ubatan sunnah. Yalah, memang dia ikut fakta sains, tapi keterlaluan tolak habatus sauda, tolak madu, ini satu benda yang tak rasional dan bertentangan dengan etika kita sebagai orang Islam. Semalam saya ada tengok dekat Instagram. Lepas tu adalah orang ni meniaga air. Dia kata air ni dah dibacakan ayat Quran, Ustaz. Macam air jampi lah, air yang dah diruqyahkan. Kalau dari segi hukum, boleh ke Ustaz jual air macam itu, Ustaz? Nak tahu juga kan? Kita tengok ada beberapa institusi ataupun badan NGO dia nak cari duit. Dia guna cara macam ni lah. Bagi saya kurang sesuai. Sebab apa, benda tu mudah dan boleh disediakan dengan kita sendirilah tanpa penat lelah. Jadi hanya gunakan air dibaca dan dizikirkan. Saya tak kata benda tu salah. Ruqyah bacaan Al-Quran ataupun zikir pada air itu memang ada sabit daripada sahabat Nabi SAW. Ada sahabat Nabi, dia baca Fatihah, dia bagi orang minum yang kena sengat ular. Baik, Alhamdulillah. Tapi itu sahabat, kedudukan makam dia tinggi. Itu sahabat Nabi. Betul. Kan, kita ni siapa? Kan? Jadi kalau setakat macam bacaan tu, kita boleh buat. Lepas tu tekan harga sungguh tinggi. Air mineral tu RM2.50 jadi RM25. Jadi benda yang tak wajar lah. Sepatutnya benda tu boleh dilakukan secara sukarela. Dan dia berlainan kalau kita jual habatus sauda, jual madu. Madu ni dia memerlukan kos pembuatannya, kos upah pekerjanya, kos penghantarannya, kos pembungkusannya. Dia berbeza. Tapi kalau kita gunakan cara macam ni, dia boleh timbulkan fitnah terhadap agama itu sendiri. Pertama, orang yang luar daripada anutan Islam, yang tak menganut Islam, dia tengok, ada macam ni ya, punya dahsyat dia tak. Lepas tu orang yang tak kuat iman, apa pasal nak jadikan macam ni? Kenapa tak gunakan cara lain yang lebih baik untuk menjana keuangan? Jadi bagi saya benda ni kurang sesuai dan tak bertepatan dan tidak patut disokong lah sebenarnya. Berbanding kalau kita cari duit yang boleh menimbulkan fitnah terhadap agama dan umat Islam. Wallahualam. Okey Ustaz, nak minta Ustaz nasihat sikit lah Ustaz pada semua. Takut kita ni kena scam dengan orang yang meniaga tapi dia menggunakan agama Ustaz. Orang kata macam dia menunggang agama kan, tapi nak lariskan produk dia. Saya rasa tak ada masalah kalau nak berniaga barangan sunnah ataupun nak guna hadis, tapi pastikan hadis itu sahih, yang betul-betul sabit daripada Nabi SAW, tak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Kalau jual barangan sunnah, tolak perubatan moden. Ini saya memang tak setuju lah. Dia promosikan habatus sauda, dia kata habatus sauda ni penyembuh COVID-19. Lepas tu vaksin ni, dia kata vaksin ni perosak badan. Ini kata-kata ini peniaga yang tak bijak, peniaga yang tak amanah, peniaga yang boleh memecah belahkan masyarakat. Bayangkan orang yang atas pagar baca ni, dia boleh takut, boleh bergaduh laki bini. Laki nak ambil vaksin, isteri tak nak, lelah bergaduh. Tak boleh macam tu. Kalau nak jual ubat-ubatan, katakanlah herba dan sebagainya, pasti dapat nasihat pakar dahulu. Kita tak nafikan ada kesihatan, tetapi kalau kita claim benda yang tak pasti, ini tak sepatut sebenarnya. Jadi hasil perniagaan tu boleh jadi syubhah. Zaman Nabi berniaga untuk meniaga barangan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan Nabi SAW jujur, dia kata, encik ini ada rosak sikit, kalau nak beli boleh insyaAllah, tapi masih boleh pakai. Nabi jujur, semua duk yakin dengan dia. Kalau kamu nak pasti barang kamu selamat, kamu pergi beli. Itu nama lelaki Muhammad, orang paling
amanah dekat dunia. Ini nampak tu. Jadi lagi kita amanah, lagi orang nak beli barang kita. Betul. Yalah. Ya wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Untuk pencerahan pagi ni, alhamdulillah, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.